Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini, dan seperti biasa kita akan sampaikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah pada hari ini keadaan cuaca di daerah Belait mendung dan beberapa batang jalan raya masih lagi dalam keadaan yang basah, yang mana seawal pagi tadi ada sebahagian kawasan dalam keadaan hujan. Dan demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa jua aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan dulu dua makluman yang mana kerja-kerja pembaikan di Lebuh Raya Telisai Lumut menghala ke daerah Tutong dan daerah Brunei Muara, yang mana Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan kepada orang ramai terutama kepada pengguna jalan raya bahawa jalan lencongan akan dipindahkan ke Lebuh Raya Telisai Lumut melalui sistem aliran kontra atau kontraflow yang telah pun bermula pada hari Ahad lepas. Jadi para pengguna jalan raya yang menghala ke daerah Tutong adalah juga dibolehkan untuk menggunakan mana-mana laluan jalan, iaitu Jalan Lama Lumut Telisai, Jalan Labi, Jalan Penghubung Sungai Paku atau lencongan baru Lebuh Raya Telisai Lumut tersebut. Jadi kepada orang ramai dan pengguna jalan raya khususnya akan dapat menggunakan jalan alternatif yang telah pun disediakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya. Satu lagi makluman yang ingin kita kongsikan bahawa pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan dari Simpang 10 hingga Simpang 148 Jalan Pantai Lumut dan sekitarnya telah pun bermula pada 20 Januari yang lalu sehingga 30 hari bulan Januari 2021 bermula jam 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi, dan sebelah petang akan bermula jam 1.30 minit petang sehingga jam 4 petang, disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang, penarikan medium voltage aerial cable dan penggantian kabel back conductor ke kabel aerial bundle conductor yang akan diadakan di kawasan tersebut. Baiklah, itu dia dua info semasa, dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Cenderahati ataupun buah tangan sememangnya memberikan makna bagi si penerima. Ianya sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih. Pemberian buah tangan yang menjadi budaya turun-temurun ini diamalkan sejak dahulu lagi. Apa yang membezakannya hanya jenis barang dan perhiasan ditampilkan yang sentiasa bertukar mengikut peredaran zaman. Tradisi pemberian bunga telur sememangnya sudah lama diamalkan dalam mana-mana majlis orang-orang Melayu. Ia dijadikan sebagai oleh-oleh buat tetamu bagi memeriahkan majlis sebagai tanda ingatan tulus ikhlas. Bunga telur ini peranannya ialah apabila diadakan majlis-majlis yang terutamanya majlis berbedang dan majlis khatam. Jadinya mesti dimestikan macam dulu, macam dimestikan bunga telur ini mesti ada untuk perkara itu. Itu saja. Kalau tidak ada bunga telur pun apa kan dapat dibuat sajalah cuma. Tapi artinya kekuranganlah majlis satu. Jadi apa pendapat Babu beza bunga telur yang dahulu sama masa ni, Bu? Masa ni bunga telurnya dia nula ditempatkan tempat yang lebih yang lebih cantik dihias-hias. Tapi yang dulu pun ada dihias juga, tapi telurannya diwarna merah, hijau, begitu macam itu. Jadi artinya beza bunga telur sama masa ni nampak bezanya, buah. Kalau dulu-dulu lain, masa ni lain. Jadi bagi Babu sendiri, macam patut kita belia-belia ketani itu mengetahui lagi cara pembuatan bunga taluran ni kah, fungsi bunga taluran ni patut kita, Bu?
memang patut belia-belia mesti tahu supaya adat Brunei ini tidak pupus di telan zaman, terutama belia-belia yang kami yang sudah bukan belia ini apalah sudah paham perkara itu. Okey. Suatu ketika dahulu, pelbagai jenis rekaan bunga telur ditampilkan. Bunga telur dihiaskan menjadi jambangan bunga yang pastinya menambat hati tetamu untuk dibawa pulang. Itulah bunga telur yang disediakan di majlis-majlis tertentu, termasuk majlis khatam Al-Quran dan sebagainya, yang mana setiap tangkai akan diberikan kepada tetamu maupun saudara terdekat. Biarpun ianya telah berubah dari segi isi bunga telur maupun hiasannya, namun bunga telur tetap dikekalkan dalam tradisi majlis-majlis yang diadakan. Bak kata pepatah, yang lama dilupa jangan.